سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تسير. Jadi sini kata usul fiqh ni tadi. Usul fiqh ni tadi, kalau kita kata usul ni adalah satu foundation, orang panggil asas. Kalau kita buat rumah, orang panggil kita buat rumah, ni tapak bim, orang panggil bim ni. Kita curah kapur dulu, buat kang dia, curah situ. Itu orang panggil bim. Bila kata bim ni tadi, apa yang nak naik atas ni tadi bergantung pada bim ni tadi. Bila kata kuat ataupun banyak kapur, simen yang kita bor di sini, maka bangunan yang akan naik tadi itu akan kuat. Naik 2 lapis, 3 lapis pun tak ada masalah. Inilah orang panggil usul. Bila kata usul ni iaitu Quran, hadis. Quran dan hadis. Iaitu kalau kita kata usul, ma bunya alaihi ghair. Bagai yang mana akan diri di atas dia oleh sesuatu. Maka dia ni orang panggil tapak ni tadi. Tapak ni orang panggil usul. Apa dia usul? Iaitu hadis dan Quran. Ini adalah asal daripada hukum hakam. Kerana ketika Nabi SAW tidak ada ulama-ulama lain, maka apa yang akan kedengar daripada Nabi SAW sorang je. Walaupun ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat yang lain yang alim-alim, sebelakang ni kita dapat tahu kata dia ni alim. Ibnu Mas'ud dan sebagainya, mahir dalam tafsir dan sebagainya. Jadi ulama-ulama tu waktu bersama dengan Nabi SAW, maka mereka dengar Nabi SAW kata gapo dan sebagainya. Jadi dalam diri sahabat tu tadi ada dah sebenarnya ilmu usul fiqh ni ada dah. Tapi bila kata Al-Quran dan hadis, itu orang panggil usul. Kalau kata fiqh ni tadi ma bunya ala ghairihi, barang yang dibina atas benda. Ni kata tapak ni barang benda dibina atas dia, maka tu orang panggil fiqh. Jadi barang nak diri atas benda tapak ni tadi, dia kena kejap dengan tapak tu, barulah dia boleh diri betul. Kalau dia tak berdiri dengan tapak lek bawah ni tadi, bim ni tadi, maka dia akan balik kalau dia tak pergi. Sebab itu orang nak menghukum satu-satu hukum ni, dia kena di Quran dan hadis, kena bergantung di Quran hadis sungguh-sungguh. Tak boleh cek daripada Quran dan hadis. Itu orang panggil usul dan fiqh. Situ. Lepas tu usul fiqh ni tadi, dia ada yang dipanggil sebagai ambil daripada dia tu tadi, berlaku pada diri dia hukum syarak. Apa hukum syarak? Hukum syarak kita ni yang kita fahamnya wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Itu orang panggil hukum syarak. 5 ni. Memang. Ni. Setiap gapo-gapo dalam kelakuan kita hari dalam kita membuat gapo-gapo ni, dia tak boleh tidak melainkan daripada 5 ni tadi. Lepas tu nak boleh tahu kata 5 ni tadi, dia ada satu hukum lagi. Orang panggil hukum wad'i. Hukum yang bertepek dengan dia ni. Hukum yang bertepek dengan 5 ni. Iaitu kita nak tahu kata dia ni boleh jadi wajib, dia ni boleh jadi haram, dia boleh jadi harus, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh ni tadi. Kenapa boleh jadi lagu tu? Maka dia kena ada 5 pula tepek di belakang dia. Orang panggil hukum wad'i. Apa dia? Iaitu satunya manik, benda yang menegak. Benda ada yang menegak, maka tak jadi hukum. Satu hukum tu tak akan jadi. Kalau kata wajib, sebab ada manik benda yang menegak, dia tak jadi hukum. Lepas tu tak jadi hukum wajib dah. Lepas tu kalau ada apa lagi? Dia sah dan batal. Sah dan batal. Hukum ada jadi sah, hukum ada jadi batal. Maka satu-satu hukum daripada 5 ni tadi takkan jadi juga. Lepas tu apa lagi? Rukhsah. Orang panggil kelonggaran dalam Islam. Kelonggaran. Bila ada kelonggaran, maka hukum yang jadi, contoh kata 5 ni tadi, contoh kata kita orang kata haram. Haram ni, suku Abu yang lupa lepas. Babi ni haram. Tapi kerana ada rukhsah. Sana ni rukhsah. Orang panggil hukum wad'i. Tepek dengan dia. Mana? Bila kata kita tak ada benda nak pakai dah. Duduk di tempat yang tidak ada makanan sampai kita nak mati, maka diberi kelonggaran pada kita boleh pakai babi. Tapi sekadar untuk dapat hidup saja. Ketika tu je. Lepas pada tu tak boleh pakai dah. Itu orang panggil rusak. Lepas tu ada lagi ke apa? Azimah. Azimah ni dia hukum hakam yang tepek dengan dia.
yang cakcin daripada, kejap daripada Al-Quran dan hadis. Lepas tu ada lagi sebab. Sebab ni maka jadi lagu ni. Sebab ni maka jadi lagu ni. Itu hukum daripada hukum asal, daripada hukum syarak yang 5. Maka wad'i ni tadi dia kapuh dengan dia. Maka bila kata kapuh ni tadi, maka jadilah istimbat pada satu-satu hukum. Dia katakan hukum tu wajib, haram, makruh, sunat, harus. Situ dah. Jadi kalau kita nak tengok di sini, hukum ni tadi kena orang panggil usul fiqh ni, kenapa kena ngaji? Jadi orang awam ni tadi, orang biasa seperti kita ni, dia jatuhkan hukum sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah. Orang panggil supaya semayang-mayang. Orang lain tolong semayang, kita tak kena semayang dah lah. Jadi tak ada tekanan bagi diri kita sebab orang lain buat dah. Orang lain buat dah. Tapi kalau kita tengok dalam kampung kita, tak ada orang yang faham dalam hukum ni. Hukum fiqh. Orang panggil usul fiqh ni tak ada. Maka kena wajib pula. Supaya kita kata dulunya masalah dalam kampung kita ada hafiz Quran tak ada. Maka tok imam, tok khotik, tok bila makan masjid, dia kena pecung, kena lantik sore, kena upah dan sebagainya, pergi hantar mengaji hafiz. Orang alim tak ada dalam kampung kita. Baik itu juga kena buat. Untuk jaga agama dalam qaryah tadi, dalam kampung tadi. Begitu juga dalam usul fiqh ni tadi, fardu kifayah. Kalau orang lain ada dah, tak apa dah lah. Supaya kita dalam kampung kita ni, masalah apa? Masalah faraid, orang mati. Tinggal pusaka. Pusaka ni, masalah pusaka ni, siapa yang tahu? Lah, ni tok imam sore, siapa-siapa tok imam dia ada kursus. Ada pecung. Masalah pengajian dalam masalah belajar faraid. Maka dia sore ada, tak apalah. Tapi kalau tak ada langsung, maka kena mesyuarat. Orang kampung kena mesyuarat, kena ada sore untuk belajar ilmu faraid ni. Belajar untuk bagi pusaka harta ni, peninggalan si mati tu. Itu kena betul juga. Tapi bagi orang yang tingkatan atas, orang panggil mufti, cula, ni benda ni orang panggil ilmu kawaid ni tadi, dia jadi wajib bagi diri dia, fardu ain bagi diri dia. Kita orang panggil fardu kifayah ataupun sunat muakkad, dituntut saja. Macam ni kita dah, sunat muakkad dituntut. Mudah-mudahan dengan pengalaman kita, dengan pengajian kita ni, kita dapat sikit sebanyak hukuman yang akan kita dapat. Lepas tu sikit lagi aku nak sudah dulu. Lepas tu usul ni tadi, usul fiqh ni tadi, kalau kita nak contohkan dalam masalah asalnya daripada Quran dan hadis. Lepas tu Quran dan hadis ni dia ada perkataan daripada Allah Ta'ala ni yang cakcik. Yang cakcik mana? Kalau kata aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Atas rupa perintah. Perintah daripada Allah Ta'ala ni amar, orang panggil amar. Perintah ni tadi, bila kata perintah, maka di situ kalau kita tengok siapa yang merintah, Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala ni orang panggil daripada atas, a'la ila adna. Orang panggil kaedah dia. Orang atas perintah orang bawah. Bila perintah orang bawah, jadi wajib. Hukum asalnya wajib. Nak lari pada tu, tak boleh. Lepas tu kalau kata lari, la taqrabu zina, janganmu hampir kepada zina, jangan buat zina. Bila jangan dalam Quran ada kata lam alif, la itu tadi, maka hukumnya haram. Pada mula-mulanya haram. Lepas tu bagaimana boleh jadi tak boleh. Maka di situ orang panggil kena berhajat kepada istimbat hukum pada ulama-ulama ambil hukum. Nak letak jadi hukum ni betul-betul jadi haram, betul-betul jadi wajib, betul-betul jadi sunat, maka ulama telah susun di situ. Maka di sini juga kena ada pengajian dari segi usul fiqh. Maka dapat mengistimbat hukum di situ. Kita tengok dalam masalah Allah Ta'ala wayah dalam hukum. Kalau kita ambil dalam masalah sembahyang ataupun kita ambil dalam masalah puasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bagi tahu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kalau kita kata Allah Ta'ala wajibkan kita ni puasa, kutiba, diwajibkan, maka satu suruh satu amar orang panggil suruh tekan ni. Bila kata Allah Ta'ala suruh kata diwajibkan, maka tak boleh tidak, kena puasa. Kena puasa. Bila kalau kita tak puasa, maka berdosa. Jadi hukum tu wajib. Tapi masalahnya ulama kata, puasa ni ada banyak. Nak puasa apa? Puasa sunat Atau puasa nazar. Ataupun puasa apa? Puasa qada.
Puasa yang mana satu? Tak kata Tuhan kata diwajibkan tu tadi puasa. Maka sini tu dalil kata Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan bagi kata puasa ni tadi. Pula banyak okey kata inilah dalilnya. Sebenarnya ini bukan dalil lagi. Ini atas wajah kalimah orang panggil mujmal. Yang mana kata luas. Perkataan Allah Taala ni luas, tak cakcin lagi. Yang cakcinnya, yang cegaknya. Jadi hukum bagi kita yang mengetahui bahawa kata hukum puasa ni sebagai wajib, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Baqarah juga. Tadi surah Baqarah juga. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tu. Ayat 183 daripada surah Baqarah. Tapi siam puasa ni tadi wajah je rupa luah. Tak tahu puasa gapo. Orang panggil mujmal. Tapi bila kata Allah SWT marikan ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bila kata Allah Taala mari ayat ni tadi firman dengan wajah rupa ni, maka inilah dalil Syahrul Ramadan. Makna kata puasa Ramadan lah, bukan puasa-puasa lain. Nak di puasa Ramadan tu kutiba alaikumusiyam, yang diwajibkan kepada kamu puasa Syahrul Ramadan. Ni dalil, tindih dalil. Quran juga, tapi tindih dalil lagi mengejakkan. Inilah hukum wajib. Adapun satu wajah saja, satu ayat saja yang menghukumkan Allah Taala kata aqimus solah. Macam contoh kata nanti aqimus solah. Dirikan sembahyang. Sembahyang mana? Sembahyang sunat ke? Sembahyang qada ke? Sembahyang nak sembahyang gapo? Maka ada ayat lain yang menindih kepada ayat tu, mengkejakkan, barulah jadi hukum wajib. Kalau tak ada ayat yang lain mentindih atas diri dia tu tadi, maka tak ada lah hukum. Maka ulama tanggung lagi ayat yang kata gitu, maka tengok lagi ayat lain ada tak? Tak ada. Tapi ayat ni sama-sama. Bila aqimus solat wa atuz zakat, aqimus solat dalam Quran banyak kali Allah Taala kata dirikan sembahyang. Mana kata sembahyang itu wajib, tinggal tak boleh. Tapi bila kata jari-jari gunakan perkataan amar, suruh tu tadi, macam hadis Nabi SAW, Nabi SAW suruh tapi tak banyak kali Nabi royak. Maka itu jadi hukum sunat. Tu banyak dan sikit jatuh hukum sunat. Tapi bila kata suruh atas rupa ni tadi, tengok kalau dia satu ayat, maka tindih dengan ayat lain, maka barulah kita dapat hukum kata hukum ni wajib. Lepas tu kalau satu lagi, iaitu hukum yang orang panggil hukum yang baru. Hukum yang baru tadi hukum syarak yang telah ada 5, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Ni tadi bila nak dapat ni tadi, tengok Quran. Quran ada, hadis ada. Lepas tu nak tahu makna, nak letak di haram ke, nak letak di makruh, nak letak di wajib ke, nak letak di sunat, lagu mana? Maka tengok ayat lain. Tengok hadis pula, tindih sini pula. Tu dah. Kena tindih sini. Baru pula. Bahawa kita nak tahu lagu mana, maka kita kena mengaji lebih sikit lah. Ni orang panggil pengajian kampung kita ni, beroyak sikit-sikit pada dah. Lepas tu nak mendalil lebih, kena ngaji lain, kena khusus pula. Lepas tu ada satu pula, dari segi hukum pula ni, hukum yang dibawa mari oleh manusia. Kerana manusia ni daripada awal, daripada zaman Nabi sampai kepada kita ni, bukan sekadar ada dalam Quran saja. Ada kadang-kadangnya barang yang tidak ada dalam Quran pun ada juga. Lah ni orang nak buat. Mana kalau kita ambil mudahnya, bayuk kita orang faideng apa? Lampu merah. Cabang 4. Cabai 4. Ada lampu merah. Lampu pelita tu ada 3. Merah, kuning, hijau. Di situ tu orang panggil nampak biasa-biasa, kita nampak biasa-biasa. Bila merah, kena buat lagu mana? Reti. Kuning sedia. Lepas tu hijau pun lagi. Kalau kita tengok situ, itu nampak biasa-biasa tapi ada hukum situ. Kalau langgar, kena hijau. Merah muka ceki apa? Dadu hijau. Salah. Itu orang panggil hukum apa tu? Hukum yang dibuat oleh manusia. Hijau. Kita ni orang tengah-tengah dah kereta belakang 2-3 butir sama-sama dekat. Kereta hijau.
finance, cabai pak. Pijak lagi, patutnya kena pergi. Nak kita break, bang. Kereta belakang tu, bang. Salah tak? Salah. Lepas tu, kena perak pun ada. Lepas tu hukum yang orang buat. Lepas tu hukum tu, kita taat pada hukum tu tadi. Hukum apa? Hukum apa? Nak jadi hukum apa situ? Nak boleh jadi hukum wajib ke? Wajib taat finance. Situ. Kalau contoh kata hukum lain pula. Orang tak beranak, hak royak dulu dah. Orang tak beranak. Kita ambil air mani dia. Orang jantan ni ambil air mani dia. Pasal orang bomo ni dia boleh serok. Ambil di kemaluan kita tu. Dia serok jarum masuk sampai kepada kita punya tempat air mani. Ambil buat tubik. Lepas tu bini kita tak ada buah besar. Payah nak beranak. Maka masukkan dia punya air mani tu tadi, masukkan dalam bini kita. Lepas. Maka bini kita buah besar. Hukum ada tak dulu? Zaman sahabat ada tak dulu? Zaman Nabi ada tak? Tak ada. Lah ni ada orang buat. Sampai orang apa? Ambil tok laki mandul. Orang panggil cek. Mandul tak boleh buah besar. Orang tak boleh anak tak boleh. Tok laki ni benih hampa. Orang panggil tak kuat atau hampa. Bila kata lagu tu, ambil air mani orang lain, orang jantan lain. Bos itu. Apa tu? Bos itu nak hukum apa? Hukum zina kan? Nak hukum buat mana tu? Handai kau. Kau mana lagu tu? Ataupun kita kata bini kita benih tak kuat, kita ambil benih orang lain, upah. Aku bayar mu 10,000. Mungkin mu bomo dengan aku, bini aku tak boleh buat besar. Benih dia tak kuat. Dia punya telur dia tak kuat. Rahim dia atas. Apa peranakan dia di atas. Maka tak boleh anak. Bomo kecerak dah bayar kata tak boleh anak. Tapi kalau ambil air mani ataupun telur betina lain, boh dalam tu, ambil air mani jantan boh dalam tu, anak tu boleh hidup. Anak boleh jadi. Lagu mana? Aku upah mu 10,000. Ambil air mani mu, boh dalam bini aku. Lepas tu ambil air mani aku, boh pula jadi. Anak jadi. Apa hukum apa tu? Dulu tak ada, lah ni ada. Maka masalah ni berlaku. Bila berlaku, maka di sinilah hukum fiqah ada. Bila kata hukum fiqah ada, hukum fiqah ni dia berlandaskan apa? Ijtihad. Atas ijtihad. Ijtihad ni iaitu bagai yang di atas jalan zon, sangka alim ulama kita ambil atas wajah apa? Dia ada atas wajah kias. Orang panggil kias. Ambil hukum ni bertempeng dengan hukum yang dulu. Ada rupanya persamaan ada dalam masalahnya. Masalah apa persamaan? Kalau kita tengok, tu lepas ni kita royak mudah-mudah fahamnya. Apa dalam masalah kita zakat fitrah. Zaman Nabi SAW, iaitu zakat yang kena keluar waktu tu, zakat fitrah iaitu buah tamar dan syair. Buah tamar dan syair. Farada Rasulullah SAW su'an minat tamri wa sa'rin. Nabi memfardukan. Sampai wala raya nak sampai nak sembahyang raya dah. Maka dalam bulan puasa ni semua orang kena bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah atas rupa makanan. Makanan apa? Hak mu makan. Mana? Iaitu tamar. Yang orang Mekah, orang Arab makan tamar aje deh. Lepas tu gandum, sebab dia ada buat roti, makan gandum. Roti tamar. Makan mana yang mu makan, jadi barang makan makanan mu, tubik atu buat zakatnya lah. Lepas tu lah ni zakat kita, memang. Zakat kita pakai zakat apa? Tak ada beras dah. Zaman dulu tak apa lah darat tu. Jahal, Menesta, tempat-tempat lain darat tu banyak je. Ambil beras. Ambil beras gatal. Aku hebat, aku terima. Aku hebat, aku terima. Aku hebat. Anak 5 orang, 10 kali. Aku hebat, aku terima. Lepas aku hebat kat mula, aku terima pula. Aku hebat pula, aku terima pula. Dulu dah. Nah ni tak ada dah. Guna apa? Guna duit. Duit boleh ada. Kau nak boleh jadi boleh. Tu orang panggil. Dan berlakulah di atas hukum fiqh, ambil dalam atas wajah ijtihad, atas wajah qiyas pula. Mana tengok bila kata zakat fitrah ni tadi, asalnya zakat iaitu tamar, buah tamar dengan gandum. Tapi bila zaman kita ni dibolehkan sebagai apa? Sebagai duit ni, orang panggil atas wajah qiyas. Atas wajah qiyas. Qiyas mana? Qiyas pada masalah kita ambil pada hukum Imam Malik. Kalau kita kata nak ambil pada hukum kita ni, orang makan beras ni, kita gunakan beras lah. Duit tu tak apalah kita
Orang panggil talfiq pada mazhab Maliki. Nah, kita pindah pada mazhab Maliki. Adapun kalau masalah berah ni tamar dengan gandum pak kita makan berah. Pas serupa dah. Serupa wajah apa? Serupa gandum dengan tamar, arak tu. Pak kalau kita ni berah. Serupa atas wajah apa? Ulama kata ambil wajah ni, atas serupa ni. Hebat. Serupa atas wajah benda tu boleh kenyang kita lah. Orang Arab dia makan gandum dengan roti, buat roti makan kenyang. Lepas tu orang kita ni tak makan roti. Lani pun belajar makan roti dah. Tapi yang mana kata kita banyaknya makanan harian kita, makanan kut baladi. Makanan untuk memberi kenyang kita dalam negeri kita ni, iaitu makan berah. Makan berah ni iaitu makan asasi kita, orang negeri kita. Maka makanan yang boleh beri kenyang dengan beras. Kalau di Afrika tu orang tak makan gandum, dia makan apa? Jagung ni kisar-kisar jadi halus. Lepas tu dia super tebu jugalah, tepung juga. Lepas tu dia buat jadi roti. Roti dibuat daripada jagung. Jadi makanan dia makanan dengan jagung. Makan jagung tu lah dia buat jadi zakat dia. Kita zakat kita dengan berah atas wajah barang bagi kenyang. Ni orang panggil kias. Pasal pada asalnya tidak ada dalam syariat kita tadi, tidak ada. Sebab Nabi SAW kata tadi, farada Rasulullah SAW su'an minat tamri wal sa'in. Nabi SAW kata difardukan kepada kamu orang nak bayar zakat, iaitu bayar tamar dan gandum. Kita berah. Maka ulama kata atas wajah berah ni hek kata barang mengenyangkan jugalah, maka boleh dikeluarkan zakat. Itu di antaranya hukum yang baru dan hukum yang mari daripada Quran dan hadis, ada diambil daripada usul fiqh. Lagi akan datang akan royak apa dia wajib, apa dia sebenarnya sunat, makruh, gapo ni semua ni apa huraian dia. Kias ni apa, dalil ni apa, amar tu apa. Baru kita dapat sikit sebanyak tu tadi. Baik ni sebenarnya. Islam ni nak lagu ni. Kalau tak kita tak faham. Lepas tu kita bila pengajian dalam masalah jual beli ni. Saat ni dia royak apa contoh kata masalah dia royak tadi. Kena milik diri sendiri baru boleh jual. Tak ada milik sendiri, tak boleh jual. Tu orang panggil kaedah tu. Syarat dia orang panggil syarat. Syarat adalah satu daripada usul fiqh juga. Syarat dia tadi. Jadi kalau bukan milik kita, tak boleh jual, tak boleh. Contoh kata, kita ada ayah kita ada. Apa kita jenis apa? Ni orang nak pakai duit banyak. Mana? Contoh kata. Bodoh sikit. Kita ni orang main debu. Orang main debu. Lepas tu, ayah kita ada. Ayah kita duit banyak, kita pergi ambil mutu dia, kita pergi jual. Mutu dia, untuk ayah kita pergi jual. Boleh tak? Aku jual mutu kamu. Mutu dia, mutu ayah aku jual. Lepas ni aku beli. Sah nak jual beli. Dia nampak biasa-biasa. Tapi kalau kita tak kerti, tak mengajar tak saya mari. Bodoh situ lah. Kasar. Habis, mudah-mudahan minggu depan pula, dan seminggu lagi kita masuk dalam masalah jual beli. Kita akan mendalam insya-Allah. Habis belajar banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني